waiting for, right? Give the loudest round of applause you can possibly give for Yang Bahagia Dato' Aznil Haji Nawawi. Pengacara nombor 1 Malaysia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. I am so glad. Nak cakap Melayu ke nak cakap orang putih ni? Cakap Melayu? Halo. Hollywood star cakap Melayu? Okay. Saya adalah orang yang akan bercakap yang terakhir. Jadi saya tahu ada di antara energi anda di sini adalah energi yang mungkin dah mula luput dan turun dan mungkin zero dan kurang dan minus ya. Tetapi seandainya anda terlena, pura-pura seperti anda menghayati saya. Okay, saya perlukan itu. Pura-pura seperti anda menghayati saya. That's all I need. Okay. Saya tak tahu nak mulakan dengan mana, sebab kalau daripada speaker yang pertama dia bercakap pasal billions of ringgit, kemudian speaker yang kedua a bit little from billions, they're talking about millions of ringgit, and I am going to talk about no ringgit at all. Seriously, because I am here because of my love, not because of money at all. Seriously. Benda yang menggerakkan saya sebenarnya adalah cinta saya. Oh, saya kena diri sini ya. When I love to walk around, you better have some follow spot on me. Yeah, because saya sebenarnya pentas ini adalah padang permainan saya. Saya nak bercakap pasal pentas sebenarnya. Setiap anda sebenarnya, you have your own platform. You have your own stage. Tak kira apa dalam bentuk. Pejabat anda mungkin pentas anda. Pentas adalah tempat permainan saya, dan pentas itu sebenarnya tempat saya bina, mengejar mimpi saya. Anda mempunyai pentas sendiri. Mungkin pentas di bank. Bank itu adalah pentas anda. And you work yourself up dekat pentas itu. Dan ini adalah pentas saya. Jadi apa saya cakap mengenai pentas, tolong relatekan dalam pekerjaan anda sebagai tempat permainan anda. Saya tak cakap pentas itu tempat kerja. Saya cakap pentas adalah tempat permainan saya, sebab saya tak pernah lagi dari mula saya menjadi pembaca berita, saya merasakan kerja, ia sebagai kerja. Tidak, dia sebagai satu permainan, satu tempat playground for me. I enjoy my work so much, and at this very 11th hour I am still energetic. My God, you tahu tak, I baru balik pada London, bagi tahulah London. Dan saya tak ada jet lag langsung, sebab saya suka pada kerja saya. Dan energi saya masih lagi kuat. And I can go on for another 2 hours if you want me to. And you are even more older than me. You punya energi dah turun. Come on, give me some scream. Okay. Energi ni bertimbal balik Energi ni bertimbal balik daripada anda datang pada saya, dan saya beri pada anda. Dan saya tak suka sebenarnya bercakap pada audience yang gelap begini. Can I have my audience light so that I can see them? Okay. Ada kerusi kosong. Gelapkan balik. No. I'm joking. Sebab apa tahu? Kita bercakap dengan orang sebenarnya. We're not talking to the chairs. Kita bercakap dengan orang. Jadi bila kita tengok orang tu angguk, dia bersetuju dengan saya bercakap. Bila orang tu tidur, saya akan lakukan satu "Oi!" Dan secara automatik orang tu akan bangun dan pura-pura ketawa. Padahal tak tahu orang ketawakan dia. Okay. Saya daripada kecil sebenarnya, saya pernah kecil saya tak terus lahir tua. Tidak. Saya pernah kecil. Bila saya dilahirkan, darjah 1, masa saya kanak-kanak, saya masih ingat lagi kakak saya yang sulung, umur saya 6 tahun, saya dah mula nyanyi-nyanyi atas meja. Itu adalah pentas saya. Saya dah mula nyanyi lagu apa tak tahulah. Kan? Baba Black Sheep tu, bukan Baba Black Sheep lah, Beg-beg kambing hitam. Kan? Dah ada meja. Dan apabila saya masuk darjah 1, saya rasakan bahawa ini adalah satu tempat yang
bila akhir tahun ada persembahan. Dan persembahan kena naik atas pentas. Dan saya nak naik atas pentas. Saya tak kira jadi apa. Jadi bila cikgu kata, saya kat hujung tahun ni kita akan buat persembahan, saya dah angkat tangan dulu. Ya, kenapa? Saya nak apa? Nak naik atas pentas. Okey? Awak dipilih dan saya dipilih untuk menjadi unta. Aznil, muka unta? Tak, saya jadi kaki belakang unta. Disarungkan dan saya naik atas pentas. Yang seronoknya kali ni, kalau dulu mula-mulanya pentas saya adalah meja satu di rumah, dan kali ni meja yang banyak. Meja sekolah yang dicantum-cantum, di mana kami akan membuat persembahan yang bergoyang-goyang. Saya bermula dengan pentas itu. Dan bagi saya dah naik atas pentas itu dan mendapat perhatian, walaupun ditutup separuh daripada bahagian saya akan pastikan bahawa kaki saya adalah yang paling menarik bila berjalan. Nampak tak? Ini dalam pada saya bercakap, tolong ambil ya benda-benda yang boleh kita jadikan tauladan. Ambil gambar stuk kat sini ya. Amboi. Itu sebab saya kalau pakai kemeja, saya akan keluarkan. Saya tahu sebab ada peminat-peminat saya yang fanatik. Thank you. Dan saya nak katakan yang tadi, apabila kita mendapat peluang yang jarang orang dapat, kita gunakan. Walaupun kita jadi kaki unta, kita pastikan kaki itu diperasan. They noticed your kaki. Dan tentunya apabila saya naik di atas pentas, saya dapatkan satu perasaan yang sangat berbeza. Ini adalah satu benda yang saya nak bagi contoh. Pentas dibina pada keadaan yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan tak semua penonton atau orang ramai dapat berada di atas pentas. Bila anda berada di atas pentas, kedudukan anda adalah jauh, mungkin sedikit lebih tinggi daripada orang yang berada di bawah. Dan berada di atas pentas ini adalah satu keistimewaan. Tak semua orang boleh berada di atas pentas. Apalagi nak melakukan sesuatu mula dengan kaki unta. It doesn't matter. Ada kawan saya duduk belakang pokok je. Mak dia datang, kakak dia datang, mana kau pokok goyang kat belakang. Jadilah, to start with, you have to start with something. Kita kena mulakan sesuatu. Dan my belief is that very stage is never big enough. Tidak cukup. Jadi, relate to your pentas, whatever your first pentas, please deal with that pentas as if that pentas is never big enough for you. You have to grow bigger. Dan, bila saya dah masuk darjah 6, darjah 1 lagi. Bila cikgu kata kita nak buat pertandingan rukun negara, saya angkat tangan lagi. Dia lagi. Apa nak macam mana? Dia kecil lagi, saya dah gila glamour. It's not about gila glamour. It's about being seen. Saya nak dilihat. Saya mahu kehadiran saya dirasai. Back to your job. Adalah satu tragedi jika anda berada di pentas anda dan kehadiran anda tidak dirasai. It's a real tragedy. Kita kena lakukan sesuatu dalam apa pekerjaan sekalipun yang kehadiran kita, our presence are felt, dirasai. Ini tak. Dah 3 tahun dah kerja kat bank. Awak kerja kat mana? Saya kerja dekat Tut Bank. Saya pun kerja kat Tut Bank. Tak nampak pun awak. Saya dah 3 tahun dah kerja situ. Saya tak nampak pun awak. Tapi saya nampak awak selalu. Nampak tak? Dua senario yang berbeza. Dia kerja dah 3 tahun, tak perasan kehadirannya. Adalah sesuatu benda yang malang. Minta maaf awak duduk sini, ada penyumuran. But that
is the risk you have to take. Tak semua orang mau duduk di depan tau. Sebab orang Malaysia, maaf lah ya, saya bukan cakap sebab saya dah pergi Hollywood. Tidak. Ini adalah yang sebenarnya orang Malaysia memang suka duduk di belakang. Dia tidak mau duduk di depan. But you're not from Malaysia, right? Yeah, you look like you're from Indonesia. Okay, whatever. Okay, sekarang ini bila saya kata, bila kita berada di pentas, ia adalah satu keistimewaan. Kehadiran kita dirasai, itu yang paling utama. But the stage is not big enough. Saya dah jenam, saya tengok pula ada seorang insan kecil. Padahal dia kecil aja, pakai baju petak-petak, berasal dari Temerloh Pahang. Beliau menyanyi dalam pertandingan bintang RTM. Ini dia si jali-jali, lagunya enak. Lagu dia, suara dia menjadi sebutan orang. Dan saya kata dengan ayah, ayah, ini nak jadi penyanyi lah. Ayah kata, kau belajar, kau kena belajar. Menyanyi ni bukan boleh bawa ke mana. Tapi bila saudara Karim Latif, pengacara, atau mungkin Helen Abu, pengacara ketiga itu, menanyakan kepada insan kecil ini, namanya adalah Sudirman Haji Arsyad, dan dia kata dia adalah pelajar undang-undang dan dia menyanyi bagus. Dan ayah saya pandang pada saya, ayah kata, kalau kau nak menyanyi juga, kau tiru macam dia. Dia adalah pelajar undang-undang. Kau nak menyanyi, kau kena masuk universiti dan ada ijazah. Dan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, kita kena ada idola. Dan idola saya adalah Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Saya sangat mengidolakan dia. Dan anda kena harus ada idola itu dalam pekerjaan anda, supaya anda tahu hala tuju anda ke mana. Kalau tidak, anda tak tahu nak pergi mana. Dan saya kata, saya nak masuk Universiti Melaya, saya nak jadi macam Sudirman Haji Arsyad. Saya nak minta undang-undang. Saya nak menyanyi. Ayah kata, okey, kau belajar dan masuk Universiti Melaya. Saya pernah sampai ketikanya duduk belakang. Bagi saya pentas yang kedua besar adalah di TV. Saya sampai duduk belakang kotak TV dulu-dulu, nak tengok dalam tu ada orang. Seriously, saya rasa macam mesti ada orang kat dalam ni. Boleh tak aku nak masuk dalam, sekurang-kurangnya aku keluar kat dalam TV tu. Dan ayah pernah cakap, kau buat apa tu? Nak tengok ada orang kat dalam tak masa saya kecil. Baru saya tahu bahawa ia memerlukan lagi satu langkah tapak yang lebih besar untuk muncul di kaca TV. Dan bagi saya, bila pula saya nak masuk dekat TV? Apa kebolehan saya? Menyanyi, ala-ala. Saya pernah pergi pertandingan bintang RTM. Saya pergi. Wah, saya naik Bukit Putra dekat Angkasa Puri. Saya naik. Masa tu saya baru dah jenam. Ayah saya tak tahu pun sebenarnya saya pergi. Saya pergi senyap je dengan kawan saya seorang. Naik sampai dekat situ, beratur panjang dengan orang tua, otai masih berdosa, ramai kat situ. Otai masih berbisa, sorry. Ramai dekat situ. Jadi, saya antara yang kecil. Saya dapat nombor giliran, naik pentas. Saya naik pentas. Saya kata, boleh nyanyi, ambil kit. Berita jauh malam itu sakit. Ya Allah ya Tuanku, tolonglah sakitkan dia. Ya Allah ya Tuanku, tolonglah jangan bagi dia datang. Dan tiba satu ketika untuk berita akhir, dah pukul 11.30. Telefon pembaca berita tu tak juga angkat telefon. Dulu tak ada handphone kat rumah. Telefon 11.45 tak boleh. Pukul 12 anak-anak go on air. Dan orang kata, tak boleh jadi. Aznil yang sentiasa menanti peluang itu, I grab that very chance, I will never let go. Kalah dengan I. When you own it, you own it well. Itu dia. Okay. Jadi bila dia kata, Aznil, saya rasa pembaca berita ni, saya tak nak sebut nama lah, pembaca berita ini tak dapat datang. Jadi apa kata awak, saya dah hilang. Saya pergi make up dah. Saya dah pergi make up, dah pergi siap dah menunggu nak membaca.
Dan apabila pukul 12 tepat, sebelum pukul 12 tepat, saya telefon mak saya. Mak, telefon semua orang, mak. Kata ni nak baca berita, mak. Mak, telefon ayah, telefon semua orang. Kak, telefon semua orang, kak. Ni nak baca berita. Kau jangan cakap baca berita, kau tak keluar nanti keluar tangan je. Tak, betul-betul. Ni nak baca berita ni. Okey, bye. Nak pergi baca berita dah ni. Assalamualaikum. Ini adalah ringkasan malam. Wow. Itulah pertama kali suara dan wajah saya yang begitu teratur membaca berita dan memecahkan kesunyian ringkasan malam pukul 12 malam. Wow! Saya dapat baca setengah jam dan saya bila dapat baca setengah jam, saya keluar, semua orang tepuk tangan. Cuba tepuk lagi sekali. Macam inilah dia. Mereka yang duduk dalam control room tu tepuk pakai nak rak. Aznil, good job. Dan bila keluar besok pagi saya dipanggil, this is another thing that you have to learn. Benda yang you ada, jangan sekali-sekali suka-suka lepaskan. Bila awak lepas, ia mungkin akan menjadi hak orang lain. Dan inilah yang berlaku. Apabila pembaca berita itu melepaskan tanpa alasan, dan akhirnya, manager di bahagian berita kata, Aznil, from now on we will schedule you to read ringkasan malam because you read so well, you akan baca ringkasan malam untuk for the whole month, untuk malam-malam seterusnya. Dan saya adalah orang yang paling gembira. Cukup ke? Ringkasan malam pukul 12 orang ramai tidur dah. Orang dah ramai tidur dah. Tapi dah dapat dah ya. Dah tulis dekat situ Aznil Haji Nawawi pembacanya. Ayah saya punya nama pun ada. Saya tak tukar nama. Ada orang nak tukar nama jadi John lah, apa nama David lah, Robert lah, whatever kan. Tapi saya tetap gunakan nama saya Aznil Haji Nawawi. Sebab apa? I want to take responsibility. Jika saya berlaku buruk, nama ayah saya drag sekali. Jika saya tidak perform, nama ayah saya, nama keluarga saya akan drag sekali. And I wouldn't want that to happen. And I want to own that name. Until now, saya pegang lagi nama itu. Saya tak guna nama pentas. Tidak. Kemudian, saya kata tak boleh jadi. Saya nak baca buletin utama. Dan TV3, doa saya didengar. Mungkin saya doa sebelah manager tu. Dia dengar. Dan ya, impian saya terkabul. Saya tengok untuk bulan ini, buletin utama Aznil Christian Link. Aznil Christian Link. Tiap Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad orang lain baca. Isnin sampai Jumaat lagi. Aznil Christian Link. Aznil Azura Karim. Panjang tau sampai sana. Aznil Azura Karim. Dan sememangnya dalam bulan itu, Isnin sampai Jumaat, setiap minggu saya baca buletin utama. Buletin utama, okey, yang ditonton oleh lebih 5 juta orang. I am so excited. Saya pergi Moran, percubaan. Semuanya ketentuan Tuhan. Akhirnya, nama saya digugurkan. Saya tak boleh baca berita utama, buletin utama. You know why? Alasan yang diberi, Aznil, awak akan baca dengan Christian Link. But you look so young on TV. And you baca berita nanti nampak macam ubat batuk cak ibu dan anak. You tak balance. You nampak muda dan Christian Link, nampak mature. Yang you nampak muda, Aznil. But I am 32 years old. Well, it doesn't reflect on your face. But it's not my fault. I cannot wait until I am 60 years old and until I look 30 years old to read the news. I cannot wait for another 30 years. I'm so sorry. That's how it goes. Saya dengan hampa ketika itu, yelah, dah bagi tahu semua orang. Bagi tahu semua orang kalau saya dah baca berita utama, lepas tu tiba masa orang lain baca, saya tak baca dah. Dan ringkasan malam pun saya tak baca dah sebab saya melawan. You will be cold storage. Saya minta pertukaran. Saya mau pergi ke bahagian hiburan. Dan this is another thing you have to learn. You have to speak up. You have to stand for your right. You should know apa sebenarnya yang awak inginkan. Awak kena tahu tentang kebolehan awak. Awaklah orang-orangnya. Bukan your ayah, bukan your kakak, bukan your adik. Nobody else can measure you except your own self. You sendiri tahu. Tak ada orang lain yang boleh ukur kebolehan dan juga kekuatan semangat awak. Jadi saya pergi
ke bahagian hiburan. Saya minta ditukarkan daripada bahagian berita ke bahagian hiburan. Dan saya berjaya ditukarkan. Dan di situlah saya pergi audition untuk rancangan Pop Quiz. Rancangan Pop Quiz adalah sebuah rancangan dulu-dulu adalah sebuah rancangan game show biasa. Dan saya tengok audition, adalah nama-nama besar semua datang. Bila dia mengacarakan untuk rancangan itu, ia akan berbunyi seperti biasa saja. Selamat datang, kita jumpa lagi dalam rancangan Pop Quiz. Dan tentunya rancangan ini akan memberikan anda peluang untuk menangi banyak wang ringgit. Dan tentunya wang ringgit ini akan diberikan kepada mereka yang berjaya menjawab soalan-soalan. Next, masuk sama. Saya cakap, boleh tak kalau saya nak uji bakat? Awak kaki tangan TV3, tak boleh uji bakat, tolonglah. Saya nak uji bakat. Okey? Saudara Nick Ramzi kata, masuk. Saya masuk. Bila masuk, saya tu punya satu benda yang saya kata ini ada satu pentas baru and I want to be different. The only thing that you will be noticed is when you dare to be different. Anda kena berusaha. Dah keluar masuk. Dah masuk. Aku peduli apa? Keluar masuk. Masuklah kau apa pun. You think I cannot play the piano? Okay. Dan bila saya masuk untuk audition untuk Pop Quiz itu, saya buat dengan cara yang luar daripada conventional way. Kalau dulu dia kata apa khabar semua, selamat berjumpa lagi, dan ini dalam rancangan Pop Quiz. Tiba-tiba saya masuk, hai, apa khabar, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Pop Quiz. Wow, energi dia berbeza lah dengan ni. Ni daripada mana ni? Dan disebabkan itu saya diingati dan video saya dipresent kepada management, dan management saya said semua sama kecuali this one. I think we should go on this one. Dan saya diberi peluang untuk mengacarakan Pop Quiz buat pertama kali, rancangan hiburan. Rancangan itu meletup sehingga mendapat tontonan lebih daripada 5 juta tontonan, dan selepas itu barulah saya tahu bagaimana rupanya orang melayan sebuah bintang, diamond, orang apa saya minta seperti semua boleh dapat. Saya tak nak pakai baju ni. Oh, mengada-ngada kau ya. Pun boleh dapat. Saya nak pakai baju tu. Tak sampai 5 minit baju tu terbang kepada saya. Inilah sebenarnya yang benda yang kita jangan persiakan. Benda ini datang bukan calang-calang pada semua orang. Dia tak datang pada semua orang. Dan kita yang kena membuat benda itu. In your job, dalam kerja anda juga, you kena fikir apa benda yang aku boleh bagi yang orang lain tak boleh bagi, supaya aku diingati, dan bukan saja diingati tetapi aku akan dihargai. Dan selepas itu non-stop, sehinggalah kepada Akademi Fantasia menimbulkan satu fenomena. Dan tak cukup di situ pentasnya, saya kata saya nak buat, kak nak gimana? Saya kata saya nak buat rancangan. Ya, lama sangat kan kak, tak maaf. Saya kata saya nak buat rancangan, nak habis dah. Saya kata saya nak buat rancangan talk show. Talk show, ini antara kata-kata yang diberikan oleh syarikat stesen saya, Astro ketika itu. Astro kata talk show tak ada orang menonton, Azil. Zero rating. When we have no rating, no show. That's how it goes. But please, masa itu saya kata saya boleh ubah persepsi itu. Saya nak buat satu talk show yang lain daripada orang lain. Bila kita berani menegakkan and berdiri di sebelah idea kita, pegang dan begitu yakin membuat presentation tentang idea kita, tak kira idea apa sekalipun, and stand beside it, own it, anda berjaya convince your management. Management kata, okay, we go for 13 episode. Itulah bermulanya. Macam-macam Aznel. Semua orang bercakap mengenai macam-macam Aznel, sehingga ia menjadi satu fenomena pula. Semua orang nak buat talk show. Semua nak buat talk show. Macam-macam Aznel ada, macam-macam itu, macam-macam ini, tak ada macam-macam. Semua ada. Dan yang paling menyeronokkan ialah apabila pertama kali ia disenaraikan di Anugerah TV Asia di Singapura, saya duduk di bahagian belakang. Dan pemenang-pemenang bagi kategori lain semuanya daripada depan. Saya kata, kenapa daripada depan aja? Kalah ke kita? Betul, kalah. Ladies and gentlemen, now is the talk show award.
And the nominees are from China, Yao Lei Chou Lao De from Hong Kong, from India, Macam Azif from Malaysia, and the video goes to Coffee Wikiran from Bollywood. Kalah aku. Daripada duduk macam ni, dah tu hilang dah, dik. Tinggal kepala jambul pun hilang dah. Malu. Wakil Malaysia, tapi tak apalah, aku duduk belakang. Padahal duduk belakang. Kalah. Tahun kedua dicalonkan lagi. Saya kata, tak apalah. Tengok seat dulu. Kalau seat depan, kita menang lah tu. Tengok seat M belakang. Kalah lagi. Duduk saya dah belum apa-apa, saya dah duduk nampak jambul je. Pergi Singapura, main lagi. Wakil Malaysia. Tiba-tiba, and the nominees are Coffee Wikiran lagi, daripada Australia, Jepun, daripada Indonesia, dan macam-macam Azif from Malaysia. Kali nak buka ni, and the winner goes to match. Aku kata aku tu mesti aku punya rancangan tu. Aku nak match, tak tahu nak menyebut kan. Aku pun saya lari tu ke pentas. Saya baik betul. Macam-macam Azim menang Asia. Itu adalah pentas yang besar. Kenapa saya sampai bermimpi sebegitu? Sebab idola saya. Idola saya adalah penghibur nombor 1 Asia. Saya mahukan itu. Saya mau Asia. Saya tidak mau lagi kecil di bumi Malaysia ini. Saya mahu Asia kenal saya. Dan ketika itu, saya bawa piala itu. Saya pergi puspati. Orang minum, saya tak minum. Sumpah, saya tak minum. Saya pegang. Saya pegang piala itu. Saya tunjuk kat semua orang. Kau ada? Tak ada. Kalah kan? Hello? You tak ada ni kesiannya. Oh, you kalah ya? Saya pegang. Saya naik kapal terbang pun saya pegang. Ini adalah nama saya, nama ayah, nama Astro dan nama Malaysia yang saya pegang ini. Cukup ke pentas tu? Tak cukup. Cukup ke ni? Tak. Saya juga dinobatkan untuk tahun seterusnya sebagai rancangan Jangan Lupa Lirik, menang rancangan game show terbaik Asia. Dan saya juga mendapat hadiah anugerah sebagai pengacara terbaik Asia, pengacara hiburan terbaik Asia. Wow. Dan pada tahun 2003 bila saya dicalonkan, pentas yang saya lihat daripada bawah sahaja, yang menangnya adalah orang lain untuk anugerah bintang popular. Saya dicalonkan untuk anugerah pengacara lelaki popular. 2 tahun, 3 tahun saya kalah aja. Tercalon, kalah. Tercalon, pemenangnya adalah Jalaluddin Hassan. Saya tak marah dengan Jalaluddin Hassan. Saya tahniahlah kat dia. Lepas tu saya tahun ini saya rasa, kali ni aku mungkin menang kot. Dan rancangan saya masa tu kamera apa, mesti meletup punya rancangan tu. Dan pemenangnya adalah, saya dah macam ni dah, Halim Osman. Halim Osman pula menang. Bila aku nak menang ni? Sampaikan pada ketika itu, dah habis, dah selesai. Ini adalah satu benda yang saya harus berterima kasih sebenarnya. Datanglah seorang pemenang, artis hebat, dia menang kategori dia. Dia datang pada saya, dia kata, kesian kau kan, tiap tahun tepuk tangan untuk orang. Aku kesian dengan kau. Ketika itu wajah saya kalau ditoreh memang tak keluar darah. Saya sangat malu. Walaupun dia bercakap pada saya rasa hina sangat. Saya kata, kau tunggu tahun depan. Aku akan naik pentas itu. Dan aku akan julang buat pertama kalinya anugerah pengacara lelaki popular itu. Saya bekerja keras dalam Akademi Fantasia. Saya sehingga menjadi sebutan untuk macam-macam Aznil. Dan Alhamdulillah, Tuhan kaya untuk mengajar orang lain. Apabila saya dinobatkan sebagai pengacara lelaki popular buat pertama kalinya pada tahun 2003. Dan orang itu lupa. Dia lupa. Pelanduk tak pernah lupa. Pelanduk akan lupa jerat.
jerat tak pernah lupa pelanduk. Pelanduk tu datang peluk saya. Tanya, aku dah tahu dah kau lah yang patut menang. Tak ada orang lain yang patut menang. Memang kau lah. Saya peluk dan saya kata, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Dan hati saya sebab kau lah sebenarnya yang menolak aku untuk bekerja keras dan naik ke atas pentas yang aku inginkan itu. I need that stage because this stage I'm having now is not big enough for me. Dan saya terus memenanginya. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Saya terus memenangi untuk kali yang ke-10 bersama dengan Datuk Siti. Orang kata rasa muka dia je. Hello Datuk Siti. Kan. Saya nak buat macam mana? Bukan saya yang mengundi, orang lain. Dia pakai surat khabar pangkat sendiri. Saya tak. Jadi apabila saya dah dapat benda itu, baru saya tahu bahawa benda ini adalah satu kerja keras and you have to own it. Cukup ke di situ? Tidak. Alhamdulillah, saya akhirnya pada tahun usia saya 53 tahun, saya rasa patut dah nak habis kan, dah 53, sekarang 54. Maknanya 1 tahun cerita je lagi. Dia nak habis dah. Okey, relax. Lama sangat cerita dia. Yelah, aku dah 30 tahun lah pula buat kerja ni. Kau panggil aku my story kan? The story, my story. So my story 3 days. Sorry Ashraf. Fikir 2 kali dia nak panggil. Kali. Okey, dah sampai dah tahun 53. Apabila saya dijemput ke Hollywood, saya mula-mula saya kata, I don't think I can do this. Diorang bercakap orang putih. Aku punya orang putih sampai Tambak Johor je. Nak pergi Singapura je aku kalah dah. Tak boleh cakap orang putih. Boleh lah, tapi lambat lah. Banyak translation nak kena buat kat sini. Tapi diorang panggil saya, so buat. Ya Allah, apa aku nak buat ni? Pergi je. Take the challenge. Sebab saya tahu peluang hanya datang sekali. And do it right. Itu adalah sememang-memangnya daripada dulu. Dapat, grab it, don't let go. Dan dapat, grab it, don't let go. Dan bila saya lakukan itu sampai di sana, I am just being myself. Saya duduk depan. I love to come early. I love to sit in the front seat. Sebab orang nampak saya. And I love to dress well. You look very sharp. Daripada komen-komen, mereka nampak saya. Kehadiran saya dirasai. Baru timbul confident itu bahawa saya boleh sebenarnya menakluk Hollywood. Dan saya tunjukkan temu bual saya bersama dengan Kim Kardashian, dengan Ryan Seacrest, dengan Juliana Rancic. They could understand me. Mereka boleh faham saya sebenarnya. Saya je yang rasa diri saya kecil. Sebenarnya saya boleh. Tapi setakat itu je ke? Cukup. Rancangan itu rupanya menang satu award di Asia lagi sekali. Selfie partner di Hollywood. Dan mereka panggil saya sekali lagi. Silap mereka panggil saya sekali lagi di Hollywood. You think I will go there empty-handed, not bringing back something from them? Saya pergi sana, wakil Malaysia sekali lagi untuk International Press Junket. Dan saya dah confident dah, rumah tu dah jadi rumah saya. Dan saya dah booking dah tempat kat depan. Sampai diorang perasan yang saya ada, ramai nak duduk sebelah saya supaya mereka diperasan juga. Sedih kan diorang? Terpaksa gunakan orang lain untuk ada yang daripada Greece, daripada Belanda, Netherlands, daripada Brazil, yang sebelum ni tak nak kawan dengan saya. Tetapi bila saya dah melakukan kerja pada press jangkit pertama, tiba-tiba semua, I can sit with you, semua dah duduk dengan saya. Supaya mereka juga turut diperasan. Tapi mereka tak tahu sebenarnya mereka perasan. Mereka mahu dirasai, tumpang percikkan orang. And I don't do that. I will own my spot. I want to own my spot. Dan apabila saya berada di depan, Juliana Rancic naik atas pentas, dia nampak saya. Dia ingat aku. Dia ingat aku. Tahun lepas aku datang, sekarang dia ingat lagi. Hai, macam tu. Lepas tu dia kata, how are you Asnel? Dia ingat nama aku Asnel. Wow. Tanya orang Greece, she remember your name? No right. She remember your name? No right. Forget about you. Not important. This one all second class citizen, you know. So I dah rasa macam, wow, this is amazing. Lepas itu bila saya diminta untuk menanyakan soalan, saya angkat tangan dan saya dilihat. Dan sebelum saya tanya soalan, dia dah kata, can you please stand? Melissa Rivers kata, can you please stand? You look very sharp. Let me talk about your dressing. Padahal aku nak tanya, dia pula cakap pasal aku. Wow, who's the star now? You or me? Oh, me. Thank you. So dia bercakap pasal pakaian saya, and that's it. And they say, what's the question? You answered my question already. Thank you very much. I don't have any question anymore. So saya ingat saya kurang hajar.
Dan wakil daripada E kata, "Can I talk to you for a second? I need to talk to you for a second." Alamak, apa aku dah buat ni? Bawa saya tarik ke tepi. Dia kata, "Aznil, is there any chance that we can work with you?" Dan ini adalah satu peluang yang saya nanti. And I will never say, "I don't think so, maybe." I will say, "Yes. There will be a chance for you to work with me, or rather, there will be a chance for me to work with you, whatever way. And I am open to an idea." Dan saya ditawarkan untuk melakukan satu pekerjaan yang saya tak pernah umumkan lagi. Dan ini adalah langkah saya mungkin dengan doa anda sekalian, permulaan untuk saya menakluk Hollywood. Itu adalah pentas yang lebih besar saya nampak sekarang ini. Apabila saya lihat idola saya telah menakluk Royal Albert Hall di London, saya rasa ini adalah satu lagi haluan yang saya nampak. At this age, can you imagine? At the age of 54, I should be slowing down. But rupanya, cakap orang putih saya okey kan? You see? Dan dia tidak melihat pada kekurangan saya. Rupanya kekuatan saya lebih besar daripada kekurangan saya. Dan secara eksklusif, jika diizinkan keriakan ini, kalau boleh ditayangkan seketika sedikit daripada sedutan yang akan bermain di saluran E pada masa yang terdekat ini, boleh saya lihat di... Hi guys, Aznil here in Hollywood, teaming up with E, talking to hottest superstar. And today, I'll sit down with Malaysian superstar Yuna for an exclusive one-on-one. Aznil Nawawi here, and I am in Los Angeles, California. And you know what? E invited me. Our top story tonight, Aznil takes over Hollywood. Itu tapak saya pertama. Saya perlukan doa daripada anda semua untuk saya terus mengangkat nama saya, nama ayah dan keluarga saya, nama stesen TV saya, nama rakyat Malaysia dan pemimpin saya. Saya mahu buktikan bahawa saya anak Melayu yang boleh berada di sana satu hari nanti. Doakan saya dan saya sudahi for good dengan satu ingatan kepada anda semua. Saya melakukan kerja ini selama 26 tahun sudah. Maknanya, when you love your job, you never want to let it go. Not ever. And I would never let this go. Saya paling suka, paling tak suka bila soalan ada tanya, "Pak Nil, bila agaknya Pak Nil akan berehat? Pak Nil, bila agaknya Pak Nil akan berhenti? Pak Nil, bila Pak Nil akan bersara?" Which I think, when I own a playground, I want to own it forever. And I want to stay there. Even though if I am not around, my spirit will still be there. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you. I don't Ladies and deserve this. gentlemen, Thank you so much. please stand for Pak Nil! Thank you so much. Thank you. Terima kasih. The story by Dato' Aznil Haji Nawawi. All right, now we have a token of appreciation to give you.